Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita kumpul lagi. Minta maaf, saya telik sikit ni. Kita kumpul lagi kejap Okey. Kita bersyukur Allah Ta'ala kita berkumpul lagi. InsyaAllah dengan menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Kemudian kita kata akhir Alhamdulillah telah habiskan sampai surah An-Nisa ayat yang ke 155. Yalah, okay, baik. Kita ambil ayat sekali sampai 154. 154 Allah Ta'ala sebutkan tentang tajuk bagaimana ahli kitab dahulu minta kepada Nabi SAW perkara yang ajaib ataupun pelik, yang sebenarnya benda yang mereka minta kepada Nabi SAW tu bukanlah benda baru, bahkan dahulu mereka minta kepada Musa lagi dahsyat daripada itu. So dan Nabi SAW bila mana Nabi ceritakan tentang keadaan ini untuk beritahu kepada Nabi SAW supaya bersabar dan juga tidak mengambil kisah atau hirau tentang perbuatan yang dibuat oleh ahli kitab atau permintaan kita. Sebab ini kita katakan potongan kita kan berkenaan dengan kerosakan akidah atau i'tiqad ahli kitab dan orang beriman sebaliknya tidak sedemikian. So kita baca itu berkenaan dengan tajuk perkara ini. Dia start daripada ayat yang ke 149 ni. Kita last ambil dia potongan kita ni 150 162. 150 162. Itu yang kita bincangkan Alhamdulillah. So kita dah ambil sampai 154 lah. Berkenaan dengan ciri-ciri Yahudi yang dibenci oleh Allah SWT, dan kita disuruh jangan jadi seperti mereka. Itu asas Baik, hari ini kita insya-Allah masuk pada ayat 153 154. Ayat 1 dekat 155 sampai 159 insya-Allah. Banyak kita boleh ambil Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Baik. Fabima naqdihim, maka dengan sebab apa yang sebab yang naqdihim, perungkaian. Naqada ni actually pasal perjanjian dianggap sebagai macam ikatan perjanjian. So orang yang merungkaikan ikatan, dia kalimah tu sebutan dia memang literal naqdihim, perungkaian mereka, mitsaqahum, perjanjian mereka, dengan perbuatan mereka merungkaikan janji mereka. Okey, wa kufrihim bi ayatillah, serta dengan sebab kufran mereka terhadap ayat-ayat Allah, wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin,
dan sebab pembunuhan mereka para nabi dengan tanpa kebenaran. Wa qaulihim qulubuna ghulf, bahkan kata-kata mereka, dan juga dengan sebab kata-kata mereka qulubuna, qalbu kami, ghulfun berbalut, bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim, bahkan taba Allah mempetri atau menutup, seal. Begitu bahasa Melayu apa benda lah dia guna. Taba'ah ni macam kita kata chop kalau kita seal, kalau dia kata agreement kita seal, tutup. Macam tu kita kalau kita ada bingkai minuman, kita seal bingkai minuman tersebut, itu pun dipanggil sebagai taba'ah. Bahkan menutup atau memetri Allah Ta'ala alaiha, ke atasnya, ke atas kalbu mereka. Fala yu'minuna illa qalila, mereka tak beriman kecuali sedikit sahaja. Mereka tak beriman kecuali sedikit sahaja. Wa bi kufrihim, dan juga Allah Ta'ala kenakan mereka apa benda yang telah kenakan, bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Wa qaulihim, kerana kata-kata mereka, ala Maryam buhtan azima, ke atas Maryam dengan pendustaan yang besar. Dan Maryam mak pada Isa bin Maryam, mak pada Isa, dia letakkan kata-kata dan tuduhan yang tak elok kepada dia, kata-kata yang dusta yang besar. Wa qaulihim, dan juga dengan sebab kata-kata mereka. Mana Allah tutup hati mereka tu? Sebab merungkaikan janji, mengkufuran mereka ayat Allah Ta'ala, pembunuhan para nabi dengan tanpa kebenaran. Kata-kata hati kami berbalut. Okey, kekufuran mereka, kata-kata mereka ke atas Maryam dengan dusta. Kata-kata mereka, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, dan kata-kata mereka, bersungguhnya kami telah membunuh Al-Masih the Messiah, Al-Masih Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa anak lelaki Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah utusan Allah Ta'ala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka membunuhnya, tidak juga mereka menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan kepada mereka, macam mereka membunuh. Nanti kita terangkan maksud syubbiha itu maksud apa. Diserupa kepada mereka, kalau banyak tafsiran kata orang, itu keserupakan orang kepada Isa. Tapi ada kata tak, perbuatan mereka tu dilihatkan macam mereka berjaya bunuh, tapi sebenarnya mereka tak berjaya bunuh pun Isa bin Maryam. Okay. Walakin ikhtalaf wa innal ladzi ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan sesungguhnya orang yang bercanggahan mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya, terhadap pembunuhan yang dibuat. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni, tiada untuk mereka dengannya sebarang pengetahuan, perbuatan pembunuhan tu sebarang pengetahuan kecuali ikutan sangkaan sahaja. Wa ma qataluhu yaqina, tidak mereka bunuh Isa ni secara yakin. Bar rafa'ahu Allah, bahkan mengangkatnya Allah. Allah Ta'ala angkat Isa bin Maryam ilaihi, kepada Allah Ta'ala. Isa telah diangkat kepada Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Ta'ala amat perkasa lagi amat bijaksana. Wa in min ahli kitabi illa la yu'minun nabihi qabla mautihi. Dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab sesungguhnya di kalangan ahli kitab dan tiada di kalangan kitab melainkan pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Pasti akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Masalah kematian yang mana? Pasal kita kata nanti Isa akan didatangkan balik, sebelum dia dimatikan, dia akan hidup bersama umat Islam dengan tempoh tertentu sebelum berlakunya kiamat besar. Okey. So, di kalangan dan semuanya di kalangan ahli kitab melainkan tiada di ahli kitab melainkan pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Pasti, ini tidaklah di kalangan ahli kitab kecuali pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Kematian dimasukkan tadi, kematian adalah yang kedua yang akan kepada diangkat, diturunkan, kematian lepas tu. Pasti ahli kitab ni pasti beriman dengan dia. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada di kiamat dia akan menjadi ke atas mereka sebagai saksi. Macam mana semua para anbiya jadi saksi ke atas kaum masing-masing. Siapa yang beriman dengan Isa akan jadi Isa akan saksi ke atas dia. Macam juga macam Nabi Muhammad SAW menjadi saksi ke atas kita. Kita saksi ke atas umat terdahulu, Muhammad SAW saksi ke atas kita. Baik. Dia kata wahadihi minad dunubi allati irtakabuha. Ini di antara dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita nak hitung dalam ayat 155 sampai 159 ni beberapa dosa yang dilakukan oleh
oleh Yahudi, oleh ahli kitab, kalangan Yahudi, yang mana mereka ni buat benda-benda ni, dan inilah punca kenapa Allah Taala balut hati mereka, jadikan mereka tidak mendapat hidayah. Sebab kadang-kadang kita salah faham bila Allah Taala sesatkan manusia, dia bukan sebab Allah Taala sesatkan tanpa sebab. Sebab Allah Taala dia ada hujatul balighah, dia ada hujah yang tertinggi. Maksudnya bila dia buat apa saja, pasti bila dia buat benda tersebut berpadanan dengan kenapa dia buat. Orang yang melihat akan kejadian tersebut pasti berkata, maha suci Allah Taala sebaik-baik yang menghukum. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha terberkat Allah Taala sebaik-baik yang menghukum, menciptakan. Ahkamul hakimin. Allah Taala paling baik menghukum. Paling baik menghukum. Maka bila Allah Taala putuskan ataupun hukumkan satu perkara, maka ia paling betul, paling tepat. Yang sekarang ni masalah dia, bila manusia tak faham, dia akan katakan Allah Taala tak adil. Banyak orang kata tak adil lah, sedangkan macam kita sebutkan itu, bab qadar, Allah Taala punya pengetahuan tentang apa jadi pada manusia tu bukanlah halangan untuk manusia itu mendapat kebaikan. Maka pengetahuan Allah Taala tu tak menunjukkan bahawa Allah Taala tak ada benda dia tak tahu. Hamba dia akan bertaubat ke tak bertaubat ke pun dia tahu. Apa jadi pada hamba tersebut lepas kematian pun dia tahu, sebelum kejadian. Sebab tu ilmu Allah Taala, kerana dia bukannya ilmu macam ilmu makhluk. Ilmu makhluk dia didahulu dengan kejahilan. Didahulu dengan kejahilan sebelum pengetahuan. Sedangkan ilmu Allah Taala sentiasa dengan pengetahuan, tak ada kejahilan, tak ada ketidaktahuan baru tahu. Tak ada ketidaktahuan baru tahu. Allah Taala sentiasa mengetahui. Itu untuk pengetahuan. Adapun dengan masalah berlakunya benda tersebut dengan paksaan Allah Taala, tidak. Pasal manusia dipertanggungkan dengan apa yang dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan kau tanggungkan satu nyawa kecuali apa yang dia diupayakan oleh dia. Apa dia boleh buat, itu yang akan tanggungkan. Apa tak boleh buat, akan tak tanggungkan. Maksudnya benda tersebut dalam lingkungan keupayaan manusia untuk melakukan pekerjaan. Baik. Jadi dikata dia ada ini di antara dosa-dosa yang dibuat oleh mereka. Dibuat oleh mereka akan dosa-dosa tersebut. Mimma aujaba la'natullah wa mimma aujaba la'natuhum wa tarduhum wa ib'aduhum 'anil huda. Di antara perkara yang mewajibkan untuk dilaknat mereka, pelaknatan mereka, pengusiran mereka dan penjauhan mereka daripada petunjuk. Allah Taala tolak mereka dari petunjuk sebab-sebab ni sebut. Wa huwa, dan ia adalah antaranya maqduhum mawathiq wal uhud. Perungkaian mereka, perjanjian akan ikatan-ikatan dan juga perjanjian-perjanjian. Mana apa yang Allah Taala ada janji, buat perjanjian dengan mereka rungkaikan, mereka batalkan. Allati akhadat alaihim, yang perjanjian dan janji-janji tersebut diambil ke atas mereka. Diambil ke atas mereka, macam ayat tersebelum ni, Allah Taala angkat atas mereka gunung untuk suruh mereka berjanji. Jadi bukan benda baru. Perbuatan mereka tu yang mereka kena, memang mereka telah lihat akan bukti Allah Taala dengan terang. Wa kufrihim bi ayatillah. Itu pertama kerana mereka mereka rungkaikan janji. Kedua kerana kufur mereka terhadap ayat-ayat Allah, bukti-bukti Allah. Ayat Allah itu, bukti-bukti Allah itu hujajihi wa buarahihi. Hujah-hujah Allah Taala juga bukti dan juga keterangan-keterangan Allah Taala. Wal mu'jizatil lati syahaduha, dan mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan ia ala aidil anbiya alaihimussalam, di atas tangan nabi-nabi, ke atas mereka kesejahteraan. Mana kita kata memang dia nampak, tapi mereka kufur dengan ayat-ayat tersebut, bukti-bukti berkenaan. Serta di antara juga wa qaulihi firman Allah wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin, dan pembunuhan mereka ke atas para anbiya atau terhadap para anbiya dengan tanpa kebenaran. Kenapa? Wa dzalika likathrati ijramihim wa ishtiraihim ala anbiya'ihim. Dan itu adalah dengan kerana banyaknya jenayah mereka dan juga keberanian mereka, melampau mereka berani kepada para nabi mereka. Kerana banyaknya jenayah mereka, beraninya mereka ke atas para nabi mereka, fa innahum qatalu jumman ghafiran minal anbiya alaihimussalam. Maka mereka telah membunuh sekumpulan yang ramai, yang besar daripada para nabi, kata mereka kesejahteraan. Hatta setengah para ulama menyatakan kisah nabi yang dibunuh di dalam kisah surah Yasin tu, 3 nabi, 3 rasul yang dibunuh tu adalah dalam kisah Bani Israel. Dan kisah Bani Israel, ahli kitab, yang mereka bunuh para nabi. Bila nabi tersebut datang dengan benda mereka tak suka, atau mereka tak dapat dari nabi tersebut apa yang mereka nak, mereka bunuh nabi-nabi yang kenaan. Lepas tu kita faham kan orang ni siapa?
Dia orang tak on mikrofon ke? Ke nak tanya soalan? Tak ada. Okay, baik. Jadi maksud dia kalau apa mereka bunuh para nabi, ialah macam kita pernah sebutkan berkali-kali, mereka ni kadang-kadang para nabi tu sepupu dia, anak saudara dia, kan? Pak saudara dia, atuk dia. Jadi mereka bila banyak sangat nabi dengan keluarga mereka, mereka rasa macam disposable lah. Boleh bunuh nabi dan akan datang yang baru. Dan dia harap nabi yang baru tu bawa pada mereka maklumat ataupun apa hukum yang mereka suka. Mereka suka. Macam ayat 61 kan. Orang yang dekat apa? Dzalika bi annahum kafaru bi ayatillah. Dzalika bi annahum kafaru bi ayatillah. Kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu adalah kerana mereka dahulu kufur terhadap ayat Allah. Okey. Kita dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Wa nabiyyin bighairi haq, mereka bunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Zalika ma'asaw wa kanu ya'tadun, perbuatan mereka itu sebab mereka menderhaka dan mereka melampau, maka mereka bunuh para anbiya seperingkat begitu sekali. Mula itu hanya setakat biasa, lepas itu dia melampau sampai membunuh para nabi. Okey. Dan selain itu antara jenayah mereka adalah wa qaulihim qulubuna ghulf, dan kata-kata mereka hati kami berbalut. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas, Mujahid bin Jab, Sa'id bin Jubair, Qatadah bin Di'amah, wa ghairu wahid, dan ramai bukan seorang dia, semua mengatakan ai fi ghita, dalam simpanan, dalam tutupan, ditutup dalam bekas. Dia pasal kita bincangkan ayat dulu dalam surah Al-Baqarah kan, kita bincangkan ayat ni dalam ayat sebut waktu ayat 88 surah Al-Baqarah, wa qalu qulubuna ghulf. Dia kata hati mereka berbalut. Ada kata penuh, ada kata penuh. Maksudnya hati dia dah penuh, hati mereka dah penuh dengan wahyu daripada Musa AS dan sebagainya, maka untuk masuk wahyu Muhammad tak boleh dah, tak muat. Wa qalu qulubuna ghulf. Tapi ada kata ghulf ni berbalutlah macam sekarang ni, pendapat daripada salafus salih kata mereka dan tutupan, dalam ditudungkan. Wa hadza ka qauli musyrikin. Ini seperti kata-kata orang musyrik dalam surah Fussilat ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Dan mereka kata dan mereka berkata, kalbu kami, hati-hati kami dalam tutupan, dalam lindungan daripada apa yang kau suruh kami kepadanya. Apa kau suruh kami ni kami tak nak buat. Sebab benda hati kami dalam keadaan terhalang. Ni banyak juga orang bagi alasan macam ni. Hati saya tak terbuka. Hati saya tak terbuka. Kenapa tak buat? Tak terbuka lagi dah bang. Itu bukan cara dia. Itu degilnya, itu kedegilan, bukannya kekufuran, bukannya masalah ditutup. Waqad taqaddama naziruhu fi surah Al-Baqarah, dan sebenarnya telah berlalu seumpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 88 kita bincang dulu lama dah. Qala ta'ala, Allah firman lepas tu pula, bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan sebenarnya hati mereka itu berbalut, mereka kena laknat sebagainya, hati mereka berbalut, Allah Ta'ala tutup ke atas hati mereka dengan sebab kekufuran mereka, maka mereka tak beriman kecuali sedikit saja. Sedikit saja mereka akan ikut, lain mereka tak ikut. Ay maradat qulubuhum 'ala al-kufri wa tughyani wa qillatil iman. Itu menentang hati mereka di atas kekufuran, pelampauan dan juga kurangnya iman. Tidak ada keimanan, itu sikit je. Okay. Dan di samping itu sebab lagi jenayah mereka, wa bi kufrihim, dan dengan kekufuran mereka, keingkaran mereka untuk mati perintah Allah Ta'ala, wa qaulihim ala Maryam buhtanan azimah, dan kata-kata mereka ke atas Maryam dengan kata-kata yang dusta yang besar. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas, yakni annahum ramuha bizina, itu mereka lempar Maryam binti Imran dengan zina, dengan penzinaan. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa dalam kisah Maryam ibu Isa AS, Maryam ketika dilahirkan Isa, lepas melahirkan Isa kan dia pergi balik kampung dia, Nasrul Maryam. Dia tunjukkan kepada Isa, dan Isa bercakap kepada orang ramai. Kan, ini Abdullah atan kitab wa ja'al nabiyya, cakap. Tapi macam kita sebutkan berkali-kali, diorang ni pasal banyak sangat kot. Terlampau banyak petunjuk juga, bukti para nabi diberikan. Magic banyak sangat. Lalu mereka rasa bila nampak keajaiban Isa bercakap tu pun masih tak kuat lagi. Sedangkan sebenarnya dah cukup dah, tapi kerana
sangkaan mereka dan sebagainya, mereka anggap tak cukup. Pasal dah lali. Macam orang yang duduk dekat contohnya dusun durian, dia durian tiap hari. Jadi dia tak ada macam lali lah. Durian tak jadi macam benda special. Beri kesan pada kehidupan ke, kalau dihadiahkan durian pun gelak je. Tapi kalau orang kata orang yang tak dapat benda berkenaan, jauh nak merasai, so dia akan rasakan benda tu dapat tu sangat besar. Lepas tu kadang-kadang bila kita ni minta kepada Allah Ta'ala kan, jangan minta lah tanda-tanda yang didapat dilihat. Biarlah Allah Ta'ala lembutkan hati kita dengan cara baik, bukan dengan cara nampak. Sebab bila cara nampak ni tadi kadang-kadang macam dia tak mendatang takwa kepada setengah orang. Dia tak ada takwa kalau sekali pun nampak. Macam iblis nampak syurga neraka, tak takwa pun. Sembang malaikat, dia tak takwa. Demikian juga Bani Israel yang melihat bukti para anbiya yang silih berganti, mereka tak takwa. Tak ada ketakwaan, tak ada rasa takut. Itu kebimbangan kita sebenarnya. Takut lali sangat hati kita dengan satu perkara, maka last sekali kita tidak ada rasa perasaan pun bila melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya dia. Sebab Maryam bila cakap Isa ni, bila nak buktikan Isa ni Maryam ni bersih, Allah jadikan Maryam bersih, Allah tak jadikan Isa anak dia, Nabi Allah Isa bercakap ketika dalam buaian, bercakap dalam keadaan masih lagi baby. So kalau nak bukti, apa lagi bukti dia nak kan? Mungkin lepas daripada percakapan hari tersebut, Isa diam tak bercakap sampailah ketika mana dah besar dewasa sebagainya jadi biasa balik. Mungkin dah Allah lah, pasal benda tu miracle yang jadi sekali. Kehidupan pasal miracle para anbiya ni, keajaiban mereka bukan macam si pisau si poket buat tiap hari. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan, kadang-kadang tak berikan apa-apa. Sebab tu mungkin Allah Alam kerana itu mereka berani untuk melempar pada Maryam penzinaan. Wa kata qala Suddi wa Muhammad bin Ishaq wa ghairu wahid. Demikian dikatakan oleh As-Suddi, Muhammad bin Ishaq pengarang kitab sirah dan selain mereka bahawa zahiru min al-ayati, ia yang zahir daripada ayat yang kita baca, zahir itulah maksud. Annahum ramauha wa ibnaha bil adhaimi. Mereka lemparkan kepada dia itu Maryam dan kepada anaknya dengan perkara-perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Faja'aluha zaniyatan. Kan? Lalu mereka jadikan dia ni penzina. Dia kan seorang penzina. Qad hamalat bi waladiha bin dalika, dan dia telah mengandung anak dia, mengandung dengan anaknya itu Isa daripada penzinaan. Ini pelampauan lah. Fa alaihim la'ainullahi al-mutatabi'atu ila yaumil qiyamati. Ke atas mereka laknat Allah Taala yang silih berganti sehingga hari kiamat. Kerana beraninya mereka menghina seorang nabi daripada Nabi Allah Taala, menghina ibu kepada nabi. Cuma kita kata dalam kisah ni jangan pula kita kata kalau perbincangan tentang mak nabi bukan Islam tu jadi mengarut pula. Sebab tidak Islamnya seorang keluarga nabi, keluarga para anbiya tidak merosakkan kedudukan dia sebagai seorang nabi. Macam kafirnya bapa Ibrahim alaihissalam, macam juga kufurnya isteri Lut dan Nuh, kufurnya anak Nabi Nuh. Semua tu tak merosakkan kedudukan para nabi daripada jawatan mereka. Itu tak merosakkan. Tapi yang dalam masalah perkara keji, itu tak boleh. Perkara keji macam kisah zina dan sebagainya yang tak ada bersihkan. Para nabi bersih keluarga mereka daripada penzinaan dan sebagainya. Tapi ada pun berkenaan dengan tajuk macam tu lah, macam kes kufur kan, dosa menjadi masalah laku sebagainya, boleh jadi macam anak Nabi Yaqub lah yang cuba bunuh Yusuf. Anak-anak Nabi Yaqub yang cuba bunuh Nabi Yusuf alaihissalam kan anak Nabi tu. Bukan seorang, 10 orang. Bukan seorang yang nak buat, 10 orang buat. Seorang kita faham lah, 10 orang berpakat tipu bapak dia untuk bunuh adik dia yang juga seorang Nabi. So kalau kita faham kat situ, benda ni bukan pelik. Dalam keluarga para anbiya, kesalahan dosa jahat untuk membunuh dan sebagainya berlaku. Tapi zina tidak. Zina tidak. Ini benda yang kita kena jaga-jaga sikit. Sebab apa sudut yang kita kata boleh berlaku pada keluarga para anbiya, apa yang tidak. Para nabi sah kita maksud. Tapi bila kita sebut tentang keluarga para anbiya, mereka tidak maksud.
Mereka boleh salah, boleh silap, boleh buat apa benda kerana hawa nafsu dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala jaga satu benda. Tidak ada mereka ni dalam masalah penzinaan. Semua kahwin dengan kahwin yang sah dan berpinak dengan cara yang sah. Sebab Allah Ta'ala jaga keturunan mereka. Tak ada seorang pun, macam Nabi kata, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang buat kekejian ni. Semua di atas panggil apa, kebersihan dari segi nasab. Okey. Jadi kat sini tuduhan mereka ni, sebab tu Allah apa kita kata macam kata sebut sini, kita doakan laknat ke atas Yahudi dan apa yang mengatakan buruk kepada Nabi Isa dan juga mak dia Maryam sampai hari kiamat. Okay. Baik. Wa qauluhum, dan juga Allah Taala sebutkan jenayah mereka yang berikutnya adalah qauluhum, kata-kata mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka, kata-kata mereka, kami telah bunuh Al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah. Ai hadzal ladzi yad'i li nafsihi alladzi hadzal mansabi qatalnahu. Dia ni. Hadzal ladzi yad'i li nafsihi, ni orang ni yang nama Isa bin Maryam ni, yang dakwa dia Al-Masih, dakwa dia utusan Tuhan. Ini hadzal mansabi, jawatan ini, qatalnahu, kami dah bunuh dia. Wa hadza minhum min babi tahakkumi wa istihza. Dan ini daripada mereka, daripada sudut apa, kata-kata semata-mata, bukannya diorang buat ni untuk ejek, untuk mengejek sebenarnya. Kata-kata tu untuk mengejek. Tahakkum menunjuk-nunjuklah, berbangga-bangga, berlagak-lagak. Wastihza'i dan mengejek-gejek. Kata-kata tu disebut untuk berlagak dan mengejek. Kaqaulil musyrikin, seperti kata-kata orang musyrik dalam surah Al-Hijr ayat ke-6, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diturun kepadanya ingatan, itu kitab. Innaka lamajnun, sungguh engkau benar-benar gila. Ini kata-kata yang dilafazkan atas dasar mengejek dan juga berlagak. Okey. Baik. Wa kana min khabaril yahud. Ini sekarang ni Ibn Katsir bawakan cerita daripada Israiliyat. Dia terang dia kata dan adalah termasuk daripada khabar orang Yahudi, berita orang Yahudi, alaihi la'anullah wa sukhtihi wa ghadabihi wa iqabihi, ke atas mereka laknat Allah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah dan juga hukuman Allah Taala. Annahu, bahwasanya lama ba'athallah, bahwasanya apabila Allah Taala utuskan Isa bin Maryam bil bayyinati wal huda, bila Allah Taala utuskan Isa bin Maryam dengan bukti-bukti dan petunjuk, hasaduhu ala ma atahu Allah minan nubuwati wal mu'jizatil bahirat. Mereka dengki terhadap Isa bin Maryam di atas apa Allah Taala berikan dia daripada kenabian dan mukjizat yang nyata, yang dahsyat, yang nyata, bahir, yang terang-terangan. Allati kana yubri'u biha al-maha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idznillah. Yang dia dahulu Isa bin Maryam menyembuhkan dengan mukjizat dia tu akan orang yang akmah, buta sejak lahir. Mata terapat, tak ada langsung mata. Bukannya orang yang ada mata disembuhkan, tak. Bukan macam katarak kita sembuhkan. Itu orang tu pernah melihat dan kemudian jadi rosak selaput mata, kita ganti kornea sebagainya, itu lain. Ganti lens ke, lain. Tapi ini adalah apa yang diorang buat ni adalah mereka apa yang Isa buat adalah Isa sembuhkan orang yang tak ada penglihatan sejak lahir. Wal abras, orang yang sopak yang badan dia ada tumpuk-tumpuk putih tu kan, disentuh jadi elok. Cuma di dalam terjemahan Bible lain, dia terjemahkan dengan lepers, dia terjemahkan dengan juzam, orang yang ada kusta, bila Isa bin Maryam sentuh terus elok balik anggota badan dia. Either one lah, tapi yang pentingnya dua-dua benda tu mustahil berlaku dan tak mustahil kalau dia kata orang tu daging jatuh pun dapat elok balik, itu tak pelik, sebab Allah Taala beri mukjizat daripada siapa yang dikehendaki dengan para anbiya, dan memang mukjizat tersebut akan nyata dan terang di hadapan orang yang melihatnya. Baik. Dia kata sini wa yuhyil mauta bi idznillah, dan dia
menghidupkan yang mati dengan izin Allah Taala. Wa yusawiru ni ta'iran, dan dia bentuk daripada tanah, satu bentuk burung. Thumma nafakha fihi fayakunu ta'iran, lalu dia tiup, kemudian dia tiup adanya, jadi dia menjadi burung. Yushahadu tairanahu biidznillah, yang mereka saksikan penerbangan burung tersebut dengan izin Allah Taala azza wa jalla, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Ila ghairi dzalika minal mu'jizat allati akramahu Allahu biha wa ajraha ala yadayhi. Sehinggalah kepada selain dari itu, daripada mukjizat yang Allah Ta'ala muliakan dia, itu Isa, dengannya, dan Allah Ta'ala jalankan mukjizat tersebut di atas tangannya. Okey. Maksudnya benda ni nak fahamkan bahawa Isa Maria banyak benda dia dapat, itu saja. Tapi perbuatan dia bila dia buat macam tu, rabai-rabai pendeta-pendeta yang dahulu menjadi rujukan manusia dalam masalah agama, mula meninggalkan pendeta, sibuk dengan Isa bin Maryam. Ni yang diorang mula dengki. Kedengkian telah menyebabkan mereka berusaha untuk kenakan Isa dengan pembunuhan. Jadi dia kata ini sambung dia. Dia kata wa ma'ahadha kadzabuhu wa khalafuhu. Walaupun demikian mereka dustakan Isa dan mereka menyanggahi Isa. Wa sa'u fi adahu bikulli ma amkanahu. Mereka berusaha dalam menyakiti baginda dengan semua apa yang dibolehkan untuk mereka. Apa mereka mampu, mereka akan cuba untuk sakiti baginda. Hatta ja'ala Nabi Allah Isa alaihi salam la yusakinuhum fi baldatin. Sehingga kan menjadi Nabi Allah Isa alaihi salam tidak mendiami atau menetap dengan mereka dalam satu negeri. Bal yuksiru siyahata huwa wa ummuhu. Bahkan dia Isa Maryam membanyakkan akan berpindah randah, travelling, banyak berkelana, dia dan mak dia alaihi wasallam, kata mereka dua kesejahteraan. Semalam yang kena hum dalika, dan tidak memuaskan hati mereka akan itu. Walaupun Isa Maryam tak duduk sekali dengan mereka pun, jalan-jalan ke Hulu Kilir pun diorang tak puas hati juga. Mereka tak puas, tak sedap hati. Tak puas dengan itu. Hatta sa'au ila maliki Dimashq, fi dhalika zaman, yang mereka berusaha kepada mengusahakan kepada Raja Damsyik pada ketika itu. Ketika itu Palestin di bawah, atau Syam tu di bawah jajahan Rom. Maka raja yang disebutkan tu gubernur yang diorang usahakan tu, dia salah seorang di antara pembantu pada Maharaja Rom lah. Okey. Mereka usahakan kepada Raja Dimashq atau gubernur Rom di Damsyik, kita di zaman itu, bahkan rajulan musyrikan min abadatil kawakibi. Bahkan dia dulu seorang lelaki musyrik, termasuk di kalangan penyembah bintang-bintang. Bahkan yaqulu li ahli millatihi al-Yunan, dan dahulunya dikatakan kepada ahli agama dia sebagai apa? Greek. Agama Greek. Ini sebelum kerajaan Rom masuk ke dalam Christianity. So diorang beragama dengan agama Greek, Zeus dan sebagainya kan. Pluto lah, benda lah, dia punya ajaran tu lebih kepada dewa-dewa bintang-bintang, raja-raja. Okey, urusan bintang ke atas kan, dia letakkan nama-nama dan kemudian dia sembah, dan dia kata berkenaan dengan tu ada tambahan macam Zeus dan sebagainya, dijadikan Poseidon lah, apalah. Wa anhau dia kata wa anhau ilaihi. Dan apa yang dikatakan ahli agama dia, agama Yunan ni, Greek. Wa anhau ilaihi, dan mereka habiskan kepada dia. Maksudnya dia cuba untuk biarkan urusan Isa ni kepada raja tersebut. Wa ana Baitul Maqdis, mereka cubalah dengan cara mereka bagi tahu kepada raja tersebut bahawa di Baitul Maqdis rajulan yaftinu an-nasa, ada seorang lelaki yang memuji orang ramai, dan wayudilluhum, dan menyesatkan mereka. Ursidu alal maliki ra'ayahu, dan merosakkan pada raja tersebut atau gubernur berkenaan akan rakyat-rakyatnya. Faqadibal maliku min hadha, lalu marahlah raja tersebut terhadap perkara ini.
nama dia Pilates kot. Dia Pilates, dia ada nama raja yang gubernur di Dimashq. So diorang pun cakap sampailah raja tu marah min hadha. Wa kataba ila naibi bil quds ayyuhtata ala hadha al madhkur. Dan dia tulis kepada dia punya naib ataupun gubernur dia ataupun pengganti dia, pembantu dia, naib dia di Quds, Palestin, ayyuhtata ala hadha al madhkur, untuk dia dia tangkap ke atas yang disebut ni, ya. Wa yasribahu wa yad'u syauka ala ra'si, dan agar dia disalib, yuslabu, agar dia ayat yaslibu wala yaslabu, dan agar dia mensalib lelaki berkenaan tu insya-Allah. Wa yad'u syauka ala ra'si, letakkan duri di atas kepalanya. Wa yakufu adhahu anin nas, dan juga dia menghentikan gangguan lelaki ini daripada orang ramai. So kononnya pasal ni cerita tu datang daripada peneliti-peneliti Yahudi. Diorang cakap macam tu kepada raja tersebut. Jadi raja tu pun suruh gubernur dia untuk uruskan. Okey. Falamma wasal al-kitabu imtathal al-mutawalli bilad dzalika. Bila datang saja, bila sampai saja tulisan atau surat daripada raja Dimashq tu, patuhlah wali ataupun penjaga, okay, negeri kepada itu Zalika akan perkara berkenaan. Orang jaga urus bandar berkenaan, bandar Quds pun laksanakan perkara itu. Okey. Wa dhahaba huwa wa ta'ifatu minal yahud ila al-manzili alladhi fihi Isa. Dan telah pergi dia dan sekumpulan daripada Yahudi ke rumah yang padanya ada Isa alaihi salam. Wa huwa fi jama'atin min ashabihi, dan dia dan sekumpulan di kalangan sahabat-sahabat dia. Isna asyara atau salasa asyara. 12 atau 13 orang. Wakilah sab'ata asyara nafara. Ada kata 17 orang. 17 orang. Fasaruhu hunalika, lalu mereka kepung Isa di situ. Falamma ahassa bihim wa annahu la mahalata min duhulihim alaihi, dan bila Isa rasakan ketahui tentang mereka dan bahawa tiada halangan daripada masuknya mereka kepada Isa, pada dia, atau khurujihi alaihim, atau keluar mereka ke atas mereka, keluar dia ke atas mereka, dia pula keluarkan mereka, tak ada pasti jumpa. Qala li ashabihi, dia berkata pada teman-teman dia, ayyukum alaihi syabahi, siapa dari kalian akan diberikan kepadanya penyerupaan denganku, disukaku. Wa huwa rafiqi fil jannati, dan dia temanku di syurga. Okey. Maka fantadaba dzalika syabun minhum. Lalu telah mengamalkan diri, ya, untuk itu seorang lelaki di kalangan mereka. Faqala anta huwa, engkaulah dia, kata Isa, engkaulah dia. Wa alqallahu alaihi syabaha Isa. Jadi Allah Ta'ala lemparkan pada lelaki tersebut keserupaan dengan Isa. Hatta ka'annahu huwa, sehingga menjadi dia seperti Isa. Wa futihat rawzanata min saqfil bait, dan dibukalah akan lorong laluan daripada bumbu rumah. Dia pun lari ke atas dia. Wa akhadhat Isa alaihissalam sinatu minan naumi, dan telah diambil Isa bin Maryam ke rasa mengantuk daripada tidur, dari kerana ketiduran. Bila dia dah lari tu, tiba Isa dia mengantuk dan tidur. Farufi'a ila sama'i wa kadzalika, lalu diangkat di ke langit dalam keadaan sedemikian. Dia diwafatkan, maksudnya dia asingkan roh daripada jasad tapi tak mati. Itu beza dia. Kita tahu bahawa kalau dia kata ketika itu Isa diangkat hidup-hidup, cuma bila berada di atas di langit dia dalam keadaan wafat sampai nanti turunkan balik. Okey. Diwafatkan. Wafat bukan masa-masa mati, orang tidur wafat. Orang tidur adalah wafat. Bila tidur tu ada panggil surah wafat, dan surah Az-Zumar 42 dinamakan sedemikian. Okey. Maka diangkat ke langit. Kama qala ta'ala, Allah firmankan, kata idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ayat kita bincang dan ayat 55 surah Al-Imran. Tatkala berkata Allah Ta'ala kepada Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau, mengangkat engkau kepadaku dan menyuci engkau daripada orang-orang yang kafir. Falamma rufi'a kharaja ulaika nafar. Bila diangkat Isa, keluarlah mereka, kumpulan tu keluarlah. Falamma ra'a ulaika dzaka syab dhannu annahu Isa. Bila melihat mereka itu, lelaki pemuda berkenaan,
Mereka rasakan itu adalah Isa. Fa akhadhuhu fil laili wa salabuhu. Maka mereka pun ambil dia pada waktu malam dan mereka salib dia. Wa ba'u syauka ala rasi, dan mereka letakkan duri di atas kepala dia. Letakkan duri di atas kepala dia. Wa azharul yahudu annahum sa'u fi salbihi wa tabajjahu biha bidzalika, dan menzahirkan orang Yahudi mereka yang berusaha dalam menyalib Isa, dan mereka pun berbangga dengan itu. Wa salima lahum tawaifu min nasara dzalika, dan telah menerima telah bersetuju atau menerima terhadap mereka sekumpulan daripada Nasrani akan perkara itu. Lijahlihim wa qillati aqlihim, kerana kejahilan mereka dan kekurangnya akal mereka. Ma ada man kana fil baitil ma'al masih, selain siapa-siapa yang berada dalam rumah daripada bersama-sama dengan Isa Al-Masih ini. Kenapa Isa diangkat? Fa innahum syahadu raf'ahu, kerana mereka menyaksikan pengangkatan Isa. Wa amal baqun, ada orang lain, fa innahum dhannu kama dhanna al-yahud, adapun orang lain maka mereka menyangka seperti sangkaan Yahudi. Annal maslubah wal Masih bin Maryam, yang disalib itu adalah Masih bin Maryam. Okey. Cuma nak fahamkan sikit ketika kita bincang dulu ayat Al-Imran 55 tu, kita berikan satu lagi pendapat. Dia satu lagi pendapat ini kata Rom masuk, tentera masuk dalam rumah tu dan tempat tu, dan taman. Ini taman. Dan satu riwayat kata taman. Garden of Gethsemane. Dan taman tersebutlah Isa bin Maryam diserbu oleh tentera Rom. Masuk dalam tu dan tangkap dia. Okey, cuma dalam kisah ni, dalam kisah yang macam Ahmad Didat yang bila dia berdebat dengan ahli kitab, dia pakai apa kitab yang ada di tangan mereka sekarang. So jadi kalau Ahmad Didat, dia akan cuba sedaya upaya untuk buktikan bahawa kejadian Isa mati tidak berlaku, tapi Isa disangka mati oleh orang yang tangkap dia. Sebab dalam kali kan dia jaga sikit. Okay. First thing first, masalah Isa tercedera dan sebagainya, itu bukan kemustahilan. Kadang-kadang kita ni macam nampak bahawa para anbiya tak boleh dicederakan. Sedangkan telah berlaku, macam kita sebutkan tadi, mereka bunuh para anbiya. Allah Ta'ala ceritakan mereka bunuh para anbiya. So perbuatan mereka mengasari para anbiya, buat jahat dan sebagainya, itu biasa. Okay. So kalau Isa nak kena tangkap pun tak ada masalah. Okay. Jadi waktu Isa bin Maryam dia kena tangkap, ikut kepada kisah dalam Bible sendiri sampai sekarang lah, bahawa ditangkap kemudian dibawa ke maharaja ke Raja Dimash, kan? Dia punya inilah gubernur di situ, kemudian dia tak satu gubernur lain, diulik-ulik, tak ada siapa berani nak hukum dia. Lepas tu bila diorang dapat, ini maksudnya kalau ikut pendapat itu memang ditangkap, kemudian diorang salib dia, tapi disalib dalam masa 3 jam je, dan dia tak mati dalam 3 jam. Jadi Isa bin Maryam kononnya disalib selama 3 jam, start pukul 12, 6 atau 7, 6 atau 3 atau 6 jam. Sama dari pukul 3 sampai pukul 6 atau dari pukul 6. Sebab pukul 6 petang, orang-orang Yahudi dah sibuk untuk turunkan semua orang yang disalib pasal janji Allah Ta'ala kepada mereka, kalau siapa-siapa disalib dalam sebuah negeri, maka pada hari Sabtu, maka mereka negeri tersebut akan dilaknat. So diorang naikkan Isa cepat-cepat, kemudian turunkan cepat-cepat. Lepas tu diorang sangka Isa dah mati. Tapi mereka tak mati, dia tak mati. Sebab Isa bin Maryam ditanam, dimasukkan dalam lubang. Dia bukan tanam dalam tanah tau. Dia macam bilik bawah tanah. Sepulchre dia panggil. Sepulchre ni bilik bawah tanah, yang bila Isa diletak kat situ, dia boleh bergerak lah kalau dia masih hidup. So bila Isa berada dalam tempat tersebut, mana malam Sabtu dia dalam tu. Hari Sabtu mungkin dia ada, malam Ahad mungkin ada, pagi Ahad dah tak ada. Pagi Ahad dia dah tak ada dalam lubang berkenaan. Bahkan dia lihat batu tu dah dialih. Tengok Ahmad Didat dia buat satu buku, tajuk dia siapa alihkan batu tersebut. Siapa alihkan batu tu? Batu yang tutup pintu tempat Isa diletakkan tu, bilik bawah tanah tu. Siapa alih batu tu? Sebab pada besok paginya bila datang ikut Isa, Mary Magdalene, dia cuba untuk kononnya nak lembut nak sapu minyak pada badan Isa. Kenapa Allah mungkin tradisi diorang, tapi pentingnya dia nak buka, tengok pintu dah terbuka. Pintu batu tu dah terbuka. So dia pun lepas tu
terkejut bila Isa datang pada dia. Itu tajuk kena faham. Jadi ada perbezaan pasal dalam kisah Ahmad Didat cuba bawa tu, dia kata Isa tak mati, dia orang sangka mati. Itu maksud keserupaan. Dekat sini keserupaan tu dia ubah rupa. Kisah tu lagi tentera Rom tu dia ubah rupa. Allah Allah. Tapi yang penting ni kita kena fahamkan bahawa kejadian ni kalau ikutkan kisah ni yang kita baca ni, isi ahli kitab dia tak terima pun. Cuma macam kisah kalimah salib. Memang ada orang faham kata bila kata dah salib Isa Quran salah ke? Tak, jawapannya tidak. Sebab kalimah salib tu digunakan untuk mati atas salib. Siapa yang dipalang kemudian mati seokok ke mati lain, maka itu tak bagi sebagai salib. You don't ever say that the man have been cross kan. Tak ada. Crucified, dia tak akan digunakan kalimah crucified. Sebab crucified ni mesti kekal mati. Kalau setakat gantung, turun balik mati cara lain, accident kereta dan sebagainya, maka itu tak dipanggil crucified. You never say the guy being crucified. Macam gantung lah. Gantung sampai mati kan. Macam tu masalah crucified tu mesti mati. So keadaan Isa, kondisi dia ketika digantung tu tak membolehkan untuk dia mati mengejut. Sebenarnya. Menunjukkan bahawa dia kan 3 jam atau 6 jam saja dia berada atas palang. Sedangkan orang yang berada atas palang tu kan nak mati berhari-hari bila dia punya tangan tergantung, dia punya paru-paru dia susah nak berkembang. Maka dia akan sikit demi sikit mati secara perlahan dan kurang oksigen. Itu basic yang kena faham. Pasal saya nak fahamkan juga bahawa dalam sudut ni bila kita berdebat dengan ahli kitab, kita tak boleh nak sumbat pada mereka suka hati kita. Kita Quran kata macam ni. Mereka takkan dengar apa. Dan kisah ni pun Israeliat. Kisah yang kata ada rupa ditukar kepada rupa Isa tu pun Israeliat. Bukannya sahih daripada Allah Subhanahu Taala atau Rasulnya. Memang kisah ahli kitab. Yang kita ahli kitab cerita, kita boleh terima, boleh tolak. Boleh terima, boleh tolak. Kita tak boleh terima, tak boleh tolak. Tak boleh terima, tak boleh tolak. Tak boleh terima, tak boleh tolak. Terima tak boleh, takut ia adalah penipuan. Tolak tak boleh, takut ia adalah kebenaran. Sebab yang nak boleh clarify semua ni betul atau tidak adalah Nabi. Nabi saja yang boleh clarify dengan wahyu Allah Taala. Okey, wa hadha kulluhu semuanya. Jadi kisah yang cerita kisah lain kalau kita dengar Ahmad Didat tajuk lain. Dia kata syubhah lahum tu diserupakan kepada mereka, bukan orang tu, perbuatan mereka bunuh tu. Nampak macam dah mati tapi tak mati. Itu maksud dia. Wa hadha kulluhu min imtihanillahi ibadahu. Ini ada di antara ujian Allah terhadap hamba-hambanya. Lima lahu fi dzalika min hikmatil balighati, kerana apa yang ada bagi Allah Taala pada perkara itu berupa hikmah yang paling kuat, yang paling melampau. Waqad awdahallahu al-amra wa jallahu wa bayyanahu wa azharahu fil Quran Karim. Dan Allah telah terangkan urusan perkara tersebut, terangkan dia, jelaskan dia dan nyatakan dia dalam Quran Al-Azim. Allazi anzalahu ala rasulihil karim, yang turunkan kepada Rasul yang mulia, al-mu'ayyidu al-mu'ayyidi bil mu'jizati al-mu'ayyidi bil mu'jizati wal bayyinati wa da'il wadihati, yang baginda dibantu dengan mukjizat, bukti-bukti dan juga petunjuk-petunjuk yang terang. Faqala ta'ala, maka firman ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, dia adalah sebenar-benar yang berkata, Rabbil alamin, dia bertakbirkan alam, al-mutli'u ala sarairi wa dhamairi, yang dia menjenguk, melihat kepada dalaman dan juga isi hati. Dia tersembunyi dan juga dalaman, dia menjenguk kepadanya. Alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi, yang dia mengetahui rahsia seluruh langit dan juga bumi. Al-alimu bima kana wa ma yakunu, yang maha mengetahui, yang amat mengetahui tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa belum lagi terjadi. Lau kana, kalau dia terjadi, kaifa yakun, macam dia akan terjadi. Ini ilmu Allah Ta'ala yang tertulis. Dia akan paksa kita untuk buat apa-apa. Kita dihukum berdasar perbuatan kita. Laha maka sabat, mu'aliha maka sabat. Untuk jiwa tu apa dikerjakan, untuk jiwa tu apa kena kat atas jiwa tu apa dia kerjakan. Okay. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, tidaklah mereka bunuh dia, tidak mereka salib dia. Akan tapi diserupakan kepada mereka, seumpama itu. Diserupakan. Okay. Maksudnya perbuatan mereka macam betul tapi tak betul. Macam tak? Macam betul tapi tak betul. Dia kata ayra'u syabahahu fazannuhu iyah. Mereka lihat orang yang menyerupai Isa, lalu mereka sangka dia, maka mereka, dia ialah Isa.
Iya, dhannuhu iya. Disangka yang serupa Isa itu adalah Isa. Walihada qala, Allah Ta'ala firmankan dalam surah dalam ayat tadi, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann. Orang yang bercanggahan mengenai Isa atau kisah pembunuhan ini benar-benar ada keraguan terhadapnya. Tidak ada untuk mereka dengannya sebarang pengetahuan kecuali ikutan kepada sangkaan sahaja. Yang dimaksudkannya itu adalah mereka qatlahu min al-yahud. Siapa yang mendakwa pembunuhan Isa di kalangan Yahudi. Wa man sallamahu min juhalin nasara, dan siapa menerima ia di kalangan orang jahil Nasrani, kulluhum fi syakkin min dzalika. Semua mereka dalam keraguan terhadap perkara itu. Hayratan wa dhalalu su'urin. Mereka dalam keadaan kehairan dan sesat akan yang apa su'urin, kegilaan, sesat gila. Hayratan wa dhalalu su'urin. Semua mereka dalam keadaan tak tahu, tak dapat jawapan betul. Walihada qala, Allah Ta'ala firman, wa ma qataluhu yakina, mereka bunuh dia secara yakin. Ini macam seorang mereka dapat bunuh tapi mereka tak yakin mereka bunuh dia. Mereka pun tahu tak itu ada kemungkinan mereka dia tak mati. Wa ma qataluhu mutayakinan annahu huwa, tidak mereka membunuh dia dalam keadaan meyakini bahawa yang dibunuh itu adalah dia, Isa. Bal syakin mutawahimin, bahkan mereka ragu-ragu dan mereka dalam keadaan dalam keadaan sama-sama tak dapat jawapan jelas. Bar rafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkat Isa. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Taala berkuasa amat bijaksana. Ai mani'ul janabi la yuramu janabu. Allah Taala ni perkasa, maksudnya dia amat menjaga akan siapa yang berdekatan dengannya, tidak akan diganggu siapa akan bahagian tepi, siapa yang dekat dengan Allah Taala. Siapa yang dapat hubungan dia akan dapat diganggu lah. Wal dhamu man la zabahu, dalam masa sama Allah Taala juga tidak sekat, tidak halang, tidak menolak siapa yang mendatangi pada pintu dia. Jadi nak bertaubat, Allah Taala bagi. Tak ada siapa boleh sekat. Okay. Wa hakiman, maha bijaksana, ai fi jami'i ma yuqaddiruhu wa yaqdihi. Dia ada iaitu maha bijaksana pada semua apa yang dia tentukan dan juga dia putuskan. Minal umur, pada perkara-perkara allati yakhluquha wa lahul hikmatul balighatu, yang dia ciptakan. Allah Taala ada hikmah yang melampau. Wal hujjatud damighatu, dan hujjah yang paling kuat, paling kukuh. Wasultanul azim, dan kekuasaan yang paling agung. Wal amrul qadir, dan urusan yang tidak ada permulaan, sentiasa sama. Pasal bagi kita ada awal ada akhir, sebab kita ada nilai masa. Allah Ta'ala dulu ke kini ke akan datang ke, Allah Ta'ala adalah sama. Allah Ta'ala tak ada benda lalu, benda akan datang. Itu kata-kata kita bagi manusia ada. Bagi macam dekat dan jauh Allah Ta'ala ni, dia di arash, tapi dalam begitu hamba tak jauh daripada dia. Sebab yang akan berjarak ni makhluk je. Allah Ta'ala tidak ada jarak. Kita tahu tentang apa Allah Ta'ala firmankan, tapi kita tak perlu bayangkan macam mana. Okay, baik. Dia kata warawa Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim riwayatkan pula Ibn Abbas. Ibn Abbas ni pun sama Israeliat je. Qala, kata Ibn Abbas, lamma aradallahu an yarfa'a Isa ila sama. Apabila Allah Ta'ala inginkan untuk mengangkat Isa ke langit, kharaja ala ashabihi, dia telah keluar kepada teman-teman dia. Wa fil baiti, dan satu rumah, isna asyara rajulan min al-hawariyin, 12 orang lelaki di kalangan hawariyin, bantu baginda Isa bin Maryam. Yakni fa kharaja alaihim min ainin fil bait wa ra'suhu yaqturu ma'an. Dia kata ma'un, dia kata dan apa, lalu dia keluar, dia keluar pada teman dia. Ini dia keluar kepada mereka daripada mata air dalam rumah tersebut. Jadi dalam taman, dalam satu taman. Tapi ini dikata dia rumah. Ada mata air, dia mandi, dia keluar. Dalam keluar tu ra'suhu yaqturu ma'un. Ra'suhu ma'an. Kepala dia menitiskan air. Mana masih lagi basah. Faqala, maka Nabi Isa berkata, inna minkum may yakfuru bi isnai asyara maratan. Ada dengan kalian yang akan kufur denganku 12 kali. Ba'da'an aman Nabi sama dia beriman denganku. Ini dikatakan kepada pengikut dia bila dia tangkap. Nanti orang kata kenal tak, dia semua kata tak kenal. Takut dihukum. Isa bin Maryam ni akhir sebelum baginda diangkat,
Memang pengikut dia dah lari dekat kabut dah. Tinggalkan dia. Okey. Ba'da an aman Nabi sebenarnya dia iman itu. Qala berkata lagi Ibn Abbas, thumma qala apa perawi dia kata thumma qala dan berkata lagi Isa berkata lagi ayyukum yulqa alaihi syabahi. Siapa kalian yang akan dilemparkan padanya akan keserupaan denganku. Talu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Dia dibunuh dari kedudukanku dan dia menjadi bersamaku dan darjat. Maksudnya syurga itu bersama dengan aku. Faqama syab min ahdathihim sinnat. Maka telah bangkit seorang pemuda di kalangan mereka yang paling muda di segi usia. Faqala lahu ijlis. Dia duduk. Thumma a'ada alaihim faqama dzaka syab. Ini dia ulang balik tawaran tersebut dan bangun pemuda berkenaan. Pemuda tu bangun pada insan. Okey. Faqala ijlis. Dia kata duduk. Thumma a'ada alaihim faqama syabu. Kemudian dia ulang balik kepada mereka kata-katanya dan lelaki tu bangun lagi. Faqala ana, maka lelaki tu kata aku. Faqala anta huwa dzak, engkau lah dia orang kenaan. Fa'ulqiya alaihi syabah Isa, lalu dilemparkan kepadanya, dicampak kepadanya keserupaan dengan Isa. Urufi'a Isa bin Rauzanati fil bait, dan diangkatlah Isa daripada Rauzanah. Oh, bangka enggak Rauzanah ni? Okey, Rauzanah ya. Rauzanah. Okey. Rauzanah. Kata Rauzanah ni bukan window tingkap sekejap, tapi tingkap lain. Tengok naiklah tingkat atas lah, tingkap atas rumah dia macam tu lah. Okey, dia kata Rauzanah baik. Dia kata dia angkatlah Isa, dikeluarkan daripada situ. Dia kata fil bait ila sama, di rumah tu dapat ke langit. Dia angkat Isa daripada tingkap atas pada rumah tersebut ke langit. Qala, berkata lagi Ibn Abbas, waja'at talabun minal yahud, dan telah datang tuntutan daripada Yahudi, fa akhadhu asy-syabbahu faqataluhu. Waja'at talabun minal yahud, dan datanglah pencarian daripada Yahudi, mereka ambil yang serupa dengan Isa tu lalu mereka bunuh dia. Semua salabuh, mereka palang dia. Ya kan, kalau ikutkan palang tadi, salib tadi bukan lepas bunuh, disalib tu dalam keadaan tu biar sampai mati. Ya. Dia kata semua salabuh wa kafara bihi ba'dhum isna asyar maratan. Mereka telah kufur dengan Isa, sebahagian mereka, sebahagian pengikut dia 12 kali. Dia tanya, kenal tak ni, itu ketika sebelum dibunuh ni. Ba'da an aman Nabi selama beriman dengan Isa. Waftaraku salah safirah. Lalu mereka pun berpecah pada 3 kumpulan. Mengikut Isa pecah 3 kumpulan. Faqala ta'ifatun kana Allahu fina ma syaa thumma sa'ada ila sama'. Dia kata dahulunya Allah Taala di tengah-tengah kami, Allah di tengah kami selama yang dikehendaki, kemudian dia pun naik ke langit. Wa ula yaqubiyah. Kumpulan ni kumpulan Yaqubiyah. Dia kata bahawa Allah naik ke langit balik. Okey. Wa qalat firqatun, berkata satu kumpulan, kana fina ibnullah ma syaa thumma rafa'ahu Allahu ilaihi wa haula'i nastarumiyah. Okey. Dia kata dan tengah-tengah kami dulu anak Tuhan, anak Allah. Apa selama yang dikehendaki oleh Allah Taala, kemudian dia mengangkatnya kepada Allah mengangkatnya kepada dirinya, dan mereka ni Nasraniyah. Nasrani. Tak ada kalimah English dia. Kalimah English tu Nestoria. Nestorism lah. Nestorianism.
dia ajar salah satu pecahan daripada Wahyu untuk kumpulan dia. Waqalat firqatun, ada kumpulan nak cakap, kana fina Abdullah wa rasuluhu masya. Dia kata, dahulunya tengah kami ada hamba Allah dan juga utusannya selama yang dikehendaki oleh Allah Taala. Tsumma rafa'ahu Allah ilaihi, wa ta'ala angkat dia kepada dia. Wa haula'u muslimun, mereka adalah orang muslim. Fatadhaharat al-kafiratani 'ala muslimati. Lalu telah saling tolong menolong dua yang kafir itu ke atas yang muslimah. Wa qataluha, mereka bunuh akan kumpulan muslim itu. Walam yazal Islam qamisan hatta ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu berterusan Islam tu terpadam daripada orang Kristian sehingga Allah Taala utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi isnad ni sahih kepada Ibn Abbas lah. Dia kata warawahu Nasa'i bin Nawawi, Nasa'i diriwayatkan seumpamanya. Wa kadza ghairu wahidin min as-salafi annahu qala lahum ayyukum yulqa alaihi fayuqtala makani wa huwa rafiqi fil jannati. Dia kata, dan demikian disebutkan bukan seorang di kalangan salaf, bahawa Isa berkata kepada mereka, siapa dengan kalian dilemparkan padanya itu buku aku, kan, lalu dibunuh sebagai ganti pada aku, dan dia temanku dalam syurga nanti. Dimasukkan sini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim lah. Ibnu Hatim daripada Ibn Abbas disebut oleh Syaiuti, dan ditambah nisbah dia kepada Ab bin Humaid, Ibnu Bardawih dan juga Ibnu Bardawih. Dan bentuk cerita dia dan juga baris dia, okey, meletakkan dan peletakannya adalah kedudukan syak dari kesahihan nisbahnya kepada Ibn Abbas. Saya pun sanadnya kepadanya sahih kerana ia bukan dan tiada padanya sebarang sinaran kata-kata itu dalam zaman inilah zaman para sahabat tadi. Dan barangkali ia disangkakan dia kali kata-kata boleh sahih daripada Ibn Abbas ni mungkin daripada kesilapan atau kesangsian Al-Minhal bin Amr Al-Asadi. Dia kata perawinya daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas. Bahkan dia hampir-hampir tak diangkat martabat kepada martabat Israiliyat. Wal inna la takaru tatafun ila martabat Israiliyat lati semua. Okey. Dia kata bahkan dia hampir-hampir tak terangkat kepada kedudukan Israiliyat yang dinisbah ke Yahudi. Kata mereka dalam Allah yang mengatakan selain ini. Ada cerita lain. Pada kisah-kisah ni, kisah tadi qablah dan kisah sebelumnya, ada kisah Al-Hafidh bin Katsir, ini dibawa oleh Hafidh bin Katsir. Dia kata mengkibali nafsihi daripada diri sendiri, walati dia kata la khasaha al-min al-qasas mamlu'ati bihi kutub tafsir. Tafsir Anwar bin Munabih Mamsaluhu. Itu yang diringkaskan dari kisah-kisah yang Ibnu Katsir ambil dia daripada kisah-kisah yang diringkaskan dari kisah yang berisi yang kita tafsir. Diisi oleh kita tafsir daripada Wahab bin Munabih dan seumpamanya. Laisa liwahidatin minha sanun sahih min al-Quran aw sunnah sabidati. Tiada satu pun daripada kisah-kisah yang ceritakan tu sanad yang sahih Al-Quran ataupun sunnah yang sabit. Tak ada satu pun Thumma kemudian Thumma inna kulla minhuma, setiap satu dari kisah ni mutanaqidah, bertentangan ma'ana nafsiha dengan diri sendiri wa ma'al ukhra, dengan cerita lain. Maksudnya kisah tu dalam tu ada contradiction, kemudian kisah tu kisah lain pun ada contradiction. Fa inna nafar ladzi kanu ma'a Isa fi baiti sami'uhu kama taqulul qissatani yaqul lahum. Dia kata kerana kumpulan orang yang mereka dahulu berada bersama Isa alaihissalam dari rumah tersebut mendengar Isa macam dikatakan dalam kisah berkenaan, berkata kepada mereka, siapa di kalangan kalian akan dilemparkan kepadanya rupaku lalu dia menjadi temanku di syurga. Dan mereka mendengar salah seorang mereka itu memilih kedudukan ini. Wasami'u ahduhum, mereka mendengar seorang mereka memilih kedudukan ini. Kama taqul kisahkan, macam disebut lagi dua kisah tersebut. Dua kisah berkenaan. Fakai yazum ba'da dzalika annahum al-maslub al-maqtul muwafaqatan li za'min a'daihim. Jadi macam mana boleh mereka mendakwa, mereka menyangka bahawa sesudah itu bahawa dia Isa disalib dan dibunuh bertepatan dengan dakwaan musuh-musuh mereka orang Yahudi. Kama naqada Abu Ja'far At-Tabari, macam ini ditolak cerita ni oleh Abu Ja'far, diulas oleh Abu Ja'far At-Tabari, lillahi ridduhu, bagi Allah lah akan dia punya isi kandungan amalan dia. Amsal hikayat, macam mana menolak ataupun menolak Abu Ja'far At-Tabari seumpama kisah macam ni. Unzur lihat tafsir Tabari 9 jilid 9 374 376.
Falladzi nu'minu bihi muqinan, yang kita pula yang beriman dengan penuh yakin, wa ma akhbarana Allah bihi fi kitabihi nassan, apa yang telah beritahu kepada kita dan kitab ni secara nas, annahum, mereka ma qataluhu ma salabuhu walakin syubbiha lahum, mereka tak bunuh dia, mereka tidak menyalibnya, tapi diserupakan kepada mereka. Ayat berkenaan ayat 157 tu. Duna an nadkhula fi tafsil kaifiyati kaifa syabahil lahum. Macam mana penyerupaan pada mereka tu kita perlukan detail. Wa'alaman wa'ala man manna wa'alaman alaman okey, wa'alaman minan nasi ulqiya syabahu, dan kepada siapakah dengan manusia dilemparkan ke keserupaan. Sebab satu kisah lagi kata datang tentera Rom yang dilemparkan keserupaan. Pada tafsir lam nukallaf bi al-iman bihi. Kita dan perincian ini tidak ditaklifkan kita untuk beriman dengannya. Id lam ya'lam lam yu'allimna la yu'allimna Allah. Dan tak mengajar kita Allah Taala wala rasuluhu, dan rasulnya pun tak ajar kita bi syai'in min dzalika tafsir, dengan sesuatu pun daripada perincian berkenaan. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Allah lah memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling betul. So kat sini kita fahamlah kisah tu. Seolah-olah macam kat sini dia datang dengan maksud berkenaan. Jadi cerita ni semua Israiliyat semata-mata, tak wajib kita percaya. Apa soalan ni? Ustaz Warqah bin Naufal dan Padri yang ajar Salman Al-Farisi di kelompok Muslim. Ya, saya. Betul. Warqah bin Naufal dan juga pasal mereka tidak beriman, pasal mereka tinggalkan Warqah bin Naufal ataupun Padri yang ajar Salman Al-Farisi. Diorang tak ajar Isa tu anak Tuhan. Tak ajar Isa anak Tuhan. Bahkan sebab tu pasal diorang lari daripada syirik. Macam Warqah bin Naufal, kan dia kan sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, Naufal dan Khuwailid tu adik-beradik. Naufal dan Khuwailid tu adik-beradik. Bapa Khadijah, bapa kepada Warqah, adik-beradik. So jadi diorang tinggalkan dia tinggalkan penyembahan berhala. Dia macam nak masuk pula ambil, dia tinggal kesyirikan, takkan buat syirik balik. So dekat situ pada zaman kenal memang ada, bahkan sampai sekarang pun memang ada sebagai Kristian yang tak menerima macam Jehovah Witness, dia kata Isa tu utusan Tuhan, bukannya anak Tuhan. So itu tak pelik. Ya, tak pelik. Jadi bila yang datang memang betul kita tak nafikan. Salafus soleh datang kata sedemikian. Tapi kalau kita siapa-siapa yang belajar tengok peringkat agama dan tengok macam mana perbualan di antara Isa bin Maryam, kita pernah terangkan juga ketika bincangkan ayat surah Al-Imran tentang penyerupaan tu. Kita dah bincangkan ayat tersebut dan kita terangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana Al-Imran 55 macam mana dulu maksud penyerupaan tu. Macam Ahmad Didat akan bawa pada side diserupakan mereka soal mereka dah bunuh. Mereka sanksi tentang pembunuhan, mereka dapat tangkap. Isa bin Maryam dikatakan dalam kisah tersebut, dikatakan berada dalam bilik bawah tu selama 2 malam 1 hari. Sedangkan Isa dan satu kata dalam Bible sendiri kata dia akan berada dalam tanah tu 3 hari 3 malam. 3 hari malam. Jadi Ahmad Didat dia cuba establish pengertian bahawa kisah tu tak jadi. Kisah tu tidak berlaku. Katakan Isa tak pernah kena salib, tapi pasal bawa diorang punya cerita sendiri untuk buktikan Isa tidak pernah mati di atas salib. Sebab kalau Isa tak mati di salib, tak dibangkitkan, maka semua doktrin yang ada dalam Kristianiti rosak. Di antara doktrin mereka letakkan sekarang ni, mereka cuba nak sandarkan adalah Isa mati di salib untuk hapuskan dosa manusia. Itu yang kita faham. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Nanti saya kita sambung lagi. Bahagian hujung tu orang yang ahli kitab ni pasti beriman dengannya sebab kematiannya. Kita bincang ayat itu. Itu bahagian hujung ayat kita berhenti sampai kita berhenti sampai sini. Kita berhenti sampai sini. Sampai sini 158 lah. Ayat-ayat 159 kita ambil lagi.
Nanti kita ambil 159 insya-Allah minggu depan. Panjang lagi lebih penjelasan. Okey. Semua untuk menunjukkan kerosakan akidah atau i'tiqad ahli kitab. Itu kita Nabi sampai 159 sampai 159. 159 ni dah hampir-hampir akhir surah ni. Kita fikir kan. Habis surah ni kita sambung ke atau kita nak kita lain ke Allah tahu baik. Okey. Ada soalan? Itu tak ada Ustaz. Tak ada dalam kelas? Tak ada kan? Alhamdulillah. Tapi kena faham macam kita terang dulu, kalau siapa nak faham penjelasan kita sikit guna Ustaz Ahmad Didat penjelasan tu, kita dah terangkan ayat 55 surah Al-Imran. Itu ada rakaman. Ada rakaman Yasin Ta'lim punya simpanan ada, kita terangkan. Tengok balik pada yang tu dan berarti boleh faham. Baik. Tak ada soalan, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.